أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan pada malam yang diberkahi ini dapat bersama-sama kita bertemu dan kita berkumpul salat fardu maghrib berjemaah sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dapat kita duduk sebentar di dalam majlis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung semula kuliah kita daripada yang lepas, iaitulah pada muka surat 24 pada perenggan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kalau sempat kita bagi habis terus sampai 27 kalau sempatlah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak orang yang mengajar ke atas orang yang belajar itu 6 perkara. Yang pertama adalah jangan diseru akan guru dengan namanya. Yang kedua, jangan dijadikan lututnya serta lutut gurunya. Yang ketiga, jangan duduk pada tempatnya. Yang keempat, jangan tertawa-tawa di hadapannya. Yang kelima, jangan berjalan di hadapannya. Dan yang keenam, jangan mengangkatkan suaranya atas suara gurunya. Jadi yang pertama tu adalah dari sudut adabnya, jangan memanggil guru itu dengan nama peribadinya. Seperti mana yang pernah saya sebutkan sebelum ni, itu sebab kenapa kalau ulama-ulama dahulu jarang kita mengenali nama mereka. Kita mengenali hanya mereka punya gelaran-gelaran tertentu. Contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, apa lagi, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tu bukan nama betul tu. Dia adalah nama yang dikurniakan kepada mereka akan gelaran, sama ada gelaran tu mereka yang keluarkan ataupun orang yang memberi ataupun yang diberinya adalah guru mereka. Guru mereka yang memberi gelaran tu kepada mereka. Yang kedua, jangan dijadikan lututnya serta lutut gurunya. Mana kata jangan pernah sekalipun menganggap diri sedarjat dengan guru, walaupun dia cuma guru tadika. Ada sebahagian daripada manusia ni, contoh dia ni dulu sekolah rendah atau sekolah menengah. Dia mengaji dengan beberapa orang guru, lepas tu dia jadi orang hebat. Lepas dia dah jadi orang hebat tu, kira dia rasa cikgu dia ni lekeh. Kalau cikgu dia mengajar sekolah rendah, dia kata, tahap sekolah rendah je, aku ada, tengoklah kelulusan banyak, pekerjaan hebat tu. Walaupun dia guru tadika ke, dia mengajak Quran, orang kata apa, Iqra' ke, Muqaddam ke, yang namanya guru, yang mengajar kita ke, yang tak mengajar kita, jangan pernah anggap kita sedarjat dengan mereka. Sebab di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka jauh lebih mulia daripada kita yang bukan guru. Tu. Yang ketiga, jangan duduk pada tempatnya, yang ni umumlah. Yang keempat, jangan tertawa-tawa di hadapannya, melainkan di atas kerelaan dan keredaannya. Contoh ni kadang-kadang kalau bawa, ustaz jom kita pergi makan ke,
ataupun jumpa satu dua tuan guru pi kenduri ke, nah kita duduk depan dia, duduk berkekeh-kekeh, bukan kata haram tak beradab, dia jadi kurang sikit lah. Yang kelima, jangan berjalan di hadapannya, makna kata sini jangan duduk ulang-alik yang boleh menyebabkan dia terganggu. Boleh jadi guru ni kadang dia duduk, dia sedang berfikir, mungkin dia sedang membaca dan sebagainya. Maka jangan berjalan-jalan di hadapannya tanpa keperluan yang munasabah. Yang keenam adalah jangan mengangkat suaranya di atas suara gurunya. Di sini bukan kata suara tu yang kuat ataupun tengking, bukan. Dia ni dari sudut kita dan guru boleh ada percanggahan. Ustaz, cikgu, tuan guru, saya tak setuju, hujah saya begini, contoh. Itu adalah perkara biasa di dalam dunia ilmu. Cumanya tak setuju macam mana sekalipun, jangan menyebabkan sampai tok guru tu rasa kecil hati. Jangan nampak sampai macam nak melawan. Contohnya macam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Selama mana tuan guru utamanya, yaknilah Imam Malik rahimahullahu ta'ala masih hidup, dia tak mengeluarkan pun buku yang dia tulis. Tajuk buku tu saya lupa dah, tapi terjemahan Melayunya adalah benda-benda yang dia tak setuju dengan Imam Malik. Dia ada satu kitab khas pendapat-pendapat Imam Malik yang dia tak setuju. Jadi selama mana Imam Malik masih lagi hidup, dia tak keluar, dia tak terbitkan, dia simpan sendiri dia. Tapi lepas mana Imam Malik rahimahullah ta'ala, beberapa ketika dia dah tunggu istikharah dan sebagainya, dia keluarkan, dia terbitkan. Maka ketika itulah ada orang kata dia ni murid derhaka lah. Yang kata ke dia tu bukan tok guru pun. Hak dok kata ke dia tu tarak-tarak bawah pada Imam Syafi'i lagi. Tu biasalah. Jadi kalau kita tak bersetuju, tak sependapat dengan guru kita sekalipun, jangan sampai nampak seperti seolah-olah melawan. Macam tu. Itu yang nak dimasukkan berkenaan 6 hak kata Nabi SAW yang perlu kita tunaikan kepada guru-guru kita. Faedah, setengah daripada yang terlebih kuat sebab bagi yang hafaz itu, yaknilah menjaga, bersungguh-sungguh dan mengekali dan sedikit makan dan sembahyang tahajud pada malamnya dan membanyakkan membaca Al-Quran. Jadi bagi orang yang dalam menuntut ilmu ini, lagi dia nak jaga diri dia tu, dia tambah lagi dengan mengekali sedikit makan. Dia zaman mengaji tu sebab tak boleh makan banyak-banyak zaman mengaji. Zaman mengaji dia makan asalkan jangan mati je. Asalkan dia boleh ada tenaga untuk dia mengaji. Lepas tu perbanyakkan sembahyang tahajud pada malam. Mesti rajin, sebab tahajud ni dia adalah satu kekuatan nak mendapatkan nusrah daripada Allah, yaknilah satu bantuan dari Allah untuk dia mengaji. Dan membanyakkan juga membaca Al-Quran, dan membaca tak kala mengangkat akan kitabnya. Bila mana dia ambil kitab dia nak pergi mengaji ni, ni apa nama ni, sunat baca ni, Bismillahi wa subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktab abada al-abidina wa dahrad dahirin. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah maha besar, tiada daya dan upaya. Itu sebab apa-apa pun yang kita laksana, perbanyakkan baca ni, la haula wa la quwwata illa billah. Tak kira lah buat apa sekalipun, banyakkan baca, tiada daya dan upaya. Tiada daya dan upaya ni dia benda yang berbeza. Tiada daya ni nak merujuk kepada kalau bukan kerana Allah lah, sabit kata nak harap kita ni memang tak lah. Daya dan upaya untuk apa? Yang pertama, untuk melawan diri. Untuk melawan diri daripada melakukan perkara
yang tak selayaknya dia buat sebagai satu orang ahli agama. Dan yang kedua adalah untuk dia melakukan perkara yang selayaknya sebagai dia selaku orang ahli agama. Itulah kata tiada daya dan upaya. Kadang ada orang dia mengaji agama, lama mengaji agama, tapi nak beramal, nak nampak rupa orang mengaji agama, tak ada. Pasal apa? Tak ada kekuatan. Dia jadi segan. Contoh macam balik raya baru ni balik raya baru ni. Berapa ramai orang-orang, anak-anak dia yang mengaji tahfiz, balik rumah pergi beraya malu nak pakai kopiah. Tu. Nak pakai kopiah malu. Nak kata dia ni budak tahfiz, mengaji Quran, hafal Quran. Malu nak tunjuk kata dia ni orang mengaji Quran. Tu tak ada daya upaya. Jadi kalau pakai kopiah pun segan, agak-agak nak tegur pada yang kemungkaran tu lagu mana? Lagi segan. Jadi itu sebab perbanyakkan baca la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan Allah. Maka Maha tinggi, Maha agung, Maha perkasa, Maha mengetahui sebilangan segala huruf yang telah tertulis dan yang akan ditulis sepenuh abad dan sepanjang masa. Ini adalah sunat kalau nak baca zikir ni sebelum kita angkat kitab ataupun sebelum kita buka kitab. Sunat kita baca ni. Sekurang-kurangnya bismillah. Bismillah tu kira paling kurang dah lah. Kalau rajin baca sampai habis. Dan membanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersugi. Ni kaedah nak menguatkan daya ingatan. Dia kalau orang mengaji, dia memang perlu kepada kekuatan daya ingatan ni. Sebabnya sagi hari ni dia mengaji, besok dia lupa dah. Tak percaya, try hafal setengah muka. Contoh buka Quran, buka mana-mana celah Quran, kita baca, lepas tu try hafal. Lepas subuh tu hafal setengah muka. Sagi tengah hari try baca balik dalam keadaan hafazan. Jadi tak lepas dah. Pasal apa? Ingatan. Dia jadi tak berapa nak lekat. Jadi kaedah dia, terutama bagi orang yang mengaji ataupun orang yang nak berhajat kepada kekuatan ingatan dia, perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni paling mujarab sekali. Bahkan kalau macam saya sendiri pun, kalau tengah duk bercakap ke, tengah duk bagi syarahan ke dan sebagainya, terlupa. Terlupa tu selawat sekali cukup. InsyaAllah dalam 10 yang lupa tu 9 mesti ingat. Dia main balik tiba-tiba. Tak tahu tang mana dia main. Tiba-tiba puk dia main. Tu berkat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersugi. Bersugi ni bukan bersugi pakai buruh gigi kita tu tak jadi. Tak jadi hak tu. Sebab buruh gigi kita tu dia bukan bahan organik. Dia adalah bahan-bahan kimia. Bukan kata tak boleh guna, saya pun guna. Cuma yang nak dapat fadilat kuat ingatan ni, ambil hak betul kayu sugi tu. Kayu sugi sama ada daripada pokok zaitun ke, pokok arak ke, macam-macam lah pokok yang buat kayu sugi ni. Dan meminum asal madu, minum madu, dan memakan kundur. Kundur ni juga adalah salah satu buah. Saya pun tak tahu nak kata buah ke sayuran dia ni. Sebab bentuk dia nak ala-ala timun pun ada. Ada yang nak macam bulat pun ada, yang bentuk bujur pun ada. Kundur ni yang pertama adalah buat berubat. Kalau orang yang kena sihir dan sebagainya, buat berubat. Yang kedua, untuk orang yang nak menguatkan daya ingatan dan kesihatan tubuh badan, boleh makan buah kundur ni. Sama ada dimakan dari sudut rebus ke macam mana, wallahu alam. Tapi makanlah kundur tu. Iaitu luban az-zikri. Luban az-zikri ni, luban ni dia sejenis, kita kata apa? Tuan-tuan kenal tak al-manna ataupun arabic gum? Pernah makan tak arabic gum? Arabic gum tu rupanya sama macam luban az-zikri ni. Dia nama dia luban az-zikri ni, dia punya gelaran saja. Luban dengan al-manna ni dia adik-beradik.
dia sama-sama getah pokok. Sama-sama getah pokok. Cumanya kalau luban ni, dia daripada pokok Boswellia. Tu nama pokok dia. Kalau Al-Manna dia daripada pokok akasia. Dari sudut bahasanya macam-macam orang panggil lah. Ada yang panggil kalau Al-Manna ni orang panggil Arabic gum. Kalau yang luban ni kadang-kadang orang panggil dia kemenyan Arab. Pun ada juga orang panggil kemenyan Arab. Dari sudut bahasanya macam-macam panggilan lah. Tapi dalam kitab ni disebut luban. Luban Az-Zikri ni apa beza khasiat dia dengan Al-Manna? Contoh tuan-tuan, luban pun ada, Al-Manna pun ada. Al-Manna ni dia untuk kesihatan tubuh badan. Kalau orang yang ada sengal-sengal, orang yang contohnya dah berusia 70-80, dia nak menguatkan immune sistem badan dia, elok minum Al-Manna ni, buat air. Ada yang dah sedia macam serbuk tu, bancuh buat air. Boleh. Nak lagi khasiat banyak, ni tips je lah. Nak lagi khasiat banyak, di samping minum Al-Manna yang dah dikacau-kacau tu, serbuk yang dah di ni tu, makan pula bawang putih. Bawang putih tu tuan-tuan bakar. Tuan-tuan bakar bawang putih tu, letak tepi lebih kurang dalam 10 biji. Cukup lah 10 biji, okey lah. Kemudian ambil madu asli. Tak kira lah madu tualang ke, madu kelulut ke, madu Yaman ke, tapi kira madu asli lah. Jangan madu masakan hak kita beli dekat Tesco tu, tak jadi. Hak tu dia madu masakan lah, dia campur macam-macam. Ambil madu asli ni, lebih kurang mungkin dalam secawan lebih lah kot. 1 mak. Letak apa nama ni, bawang putih yang kita dah bakar tadi tu, yang kita dah salai tu, letak dalam tu. Tuan-tuan perak lebih kurang dalam 14 hari. Perak 14 hari dalam madu yang kita dah sediakan tu. Lepas 14 hari, setiap hari makan sekurang-kurangnya ambil 1. Kalau orang Arab dia suka kacau, dia suka hancurkan bawang putih tu. Dia suka hancurkan bawang putih tu, dia ambil sesudu. Tapi tak payah hancurkan pun tak apa. Ambil saja sebiji bawang putih tu dengan madu sesudu. Kira sekaligus lah makan. Sekali sehari cukup. Memang mendapat manfaat yang cukup besar dari sudut khasiat tubuh badan. Tapi kalau doktor dia tak iktiraf lah benda tu, pasal benda tu bukan ujian klinikal. Ni lebih kepada makanan orang Arab sunnah lah. Kita kata makanan sunnah, madu ni sunnah. Kemudian yang diikhtiarkan untuk menjadi penawar kepada tubuh badan. Kalau kata yang sakit dialisis apa tu, tak bolehlah nak berubat. Ni lebih kepada menaikkan apa nama ni, kesihatan tubuh yang rasa tak larat ke, lenguh ke, sendi-sendi ke dan sebagainya. Elok sangat. Jadi luban Az-Zikri ni dia adalah untuk minda. Kalau Al-Manna tadi untuk tubuh. Kalau luban Az-Zikri, luban ni dia bentuk dia sama. Kalau tengok sebelah-sebelah tak jauh beza. Hanya orang yang biasa makan, biasa rasa dia kenal. Kalau luban ni dia lebih nampak berkristal sikit. Kalau Al-Manna ni dia nampak sangat dia punya kekoko-kokoan dia tu, nampak macam agak-agak coklat sikit. Tu beza dari sudut rupa. Dari sudut rasa, Al-Manna ni dia lebih manis. Kalau luban ni pernahlah dulu rasa tak berapa nak sedap lah pun, tapi khasiat dia baik untuk minda. Dia rasa macam pahit-pahit pedas. Dia rasa macam pahit-pahit pedas, rasa macam mana nak kata, macam kita makan sirih kapuk tu kot, lebih kurang lah. Tapi tak sama lah rasa dia. Tapi nak kata dia macam ada pahit-pahit pedas sikit. Itu kalau daripada luban. Jadi dia kata bersugi, minum madu, makan kundur. Kundur ni masak lah. Kemudian luban, luban Az-Zikri. Itu sebab dia digelar luban Az-Zikri. Dia menguatkan daya ingatan. Serta gula. Gula ni kita nak ambil glukos dia aja. Banyak sangat pun tak elok juga. Dan makan buah zabib, yaknilah kismis anggur yang telah dikeringkan. Ambil kismis merah 21 biji tiap-tiap hari pada hari pagi sebelum makan apa-apa. Ni kaedah lah. Maka dia punya khasiatnya adalah mempusakai hafaz dan menyembuh daripada segalanya penyakit. Sebab kita kalau orang mengaji ni, kita nak
kita punya otak kita sihat dan badan kita pun sihat. Tu dia panggil cerdas dan cergas. Otak dan badan ni dia selari dari sudut kesihatannya, baru boleh mengaji. Kalau serba-serbi duk sakit, dia tak jadi nak mengaji, semangat pun kurang. Dan tersebut di dalam kitab Nuzahah An-Nufus, berkata seorang lelaki bagi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku ni banyak lupa. Dia mengadu kat Ibnu Abbas. Dia kata aku ni banyak sungguhlah lupa. Maka Ibnu Abbas pun berkata baginya, lazimkan olehmu dengan kundur, ditaruh akan dia di dalam air pada malam, kemudian diminum akan dia pagi-pagi sebelum makan sesuatu. Maka bahawasanya ia menegahkan akan lupa. Kalau nak sihat tubuh badan, kalau nak segar, kalau nak tenaga, rendam kurma. Saya lupalah dia punya nama istilah tu. Air apa? Mungkin tuan-tuan ingat tak? Tu sunnah Nabi lah. Rendam kurma semalaman. Jangan lebih pada semalaman lah. Dia jadi tak boleh minum dah. Rendam semalaman. Lepas tu air tu minum. Tak payah buah gula, tak payah buah apa. Nak buah peti sejuk terpulang lah. Ambil lebih kurang 2-3 biji. Rendam. Sekadar tak payah. Kalau macam saya buat. Saya letak secawan ayak kowe tu. Kemudian saya buka dia punya biji tu, buang 3 biji, rendam. Lepas tu tutup. Tutup lebih kurang macam tutup ni lah. Semalaman dia. Subuh besok sebelum gosok gigi. Sebelum gosok gigi tu, bangun sebelum gosok gigi tu, jangan gosok gigi lagi. Minum air tu dulu. Masya Allah. Cukup segar. Walaupun orang rumah saya dia kata apa, tak geli ke minum dengan tek-tek gigi tu. Dia tak tahu petua-petua orang tua-tua. Benda tu boleh menyihatkan badan, menguatkan minda dan sebagainya. Tapi malam tadi sebelum tidur tu biar gosok gigi lah. Kalau dah daging pun duk melekat hak malam tadi ni, tu wallahu alam lah. Tapi biarlah malam tadi pun sebelum nak tidur kita gosok gigi. Supaya bangun subuh tu dia ada khasiat alio yang ada tu. Terus minum sebelum kita makan apa-apa. Tu kalau nak badan. Kalau nak minda, ni buah kundur. Buah kundur itu direndam di dalam air 1 malam. Dia akan menegahkan kepada lupa. Cumanya kalau kata orang yang ada penyakit Alzheimer tu saya tak pasti. Sebab Alzheimer ni orang yang satu penyakit khusus lupa. Dia memang ada satu sel dalam otak dia. Wallahu alam, tak tahulah. Kalau tentu ada saudara mara ke yang Alzheimer, try lah. Kok wallahu alam lah, tak pernah lagi lah. Dan tersebut juga di dalam kitab Nuzahah An-Nufus, bermula makan kundur itu mampu menguatkan mata dan ma'idah, yaknilah usus. Dan jika dibakar akan dia, diambil asapnya buat celak mata. Bila mana bakar, nak bakar buah kundur tu, letak je atas api. Arang tu, letak buah kundur, bakar. Dia punya asap tu lagi ambil macam ni. Dia punya asap tu ambil. Maka asap dia tu mampu untuk menambah cahaya mata. Tu khasiat buah kundur yang dibakar. Dan jika dimamah akan dia, yaknilah kalau kita makan buah kundur ni. Buah kundur ni ada juga orang untuk makan saja, dia buat macam timun. Maka bertambahlah akal dan menghilangkan basah-basah pada kepala. Basah kepala ni ada 2. Satu peluh dekat atas kepala, satu lagi lendir-lendir dalam otak. Dua-dua benda ni benda yang tak baik. Terutamanya lendir dalam otak, dia akan menyebabkan otak kita diselaputi dan dialah punca pada Alzheimer, penyakit lupa dan sebagainya. Sebab selaput otak terlalu tebal. Dan memakan akan dia menghilangkan angin. Ni kalau badan duk berangin. Dan memutuskan balgam. Balgam ni apa dia balgam? Balgam ni dia satu lendir yang sukar untuk dibuang. Buang dah ada balik. Buang dah ada. Terutama kalau orang yang kena COVID. Orang hak kena COVID ni balgam dia cukup lama. Kadang-kadang sampai 2-3 bulan duk ada lagi. Dia kata pesepa hak duk rasa macam berkohak satu macam. Tuan-tuan nak tahu balgam tak balgam ni antara makanan yang mampu membanyakkan balgam, yang mana ianya tak berapa bagus adalah cili ataupun cabai.
Kalau perasan bila kita makan pedas satu macam, tiba-tiba dia jadi rasa nak berkohak. Maka itu adalah benda yang tak bagus. Pilah tanya mana-mana orang hak mengaji, nak tahfiz terutamanya, tak digalakkan makan pedas. Sebab nak menjaga kepada kebolehan suara dia. Jadi balgam ni tak bagus sebenarnya. Salah satu kaedah nak buang balgam, tapi itulah yang saya khabar ni pun saya yakin tuan-tuan pun dah tahu dah sebenarnya. Tapi sebab dah ada dalam kitab ni, tak apalah kita khabar je lah. Salah satu yang saya mengaji dulu, cara nak menghilangkan balgam ni, bila mana subuh-subuh tu, kita bangun-bangun tidur, lepas contoh tadi dah minum ayak kan, dah minum ayak kurma ke apa dan sebagainya, lepas tu kita nak mandi subuh dan sebagainya, kita gosok gigi. Masa kita gosok gigi tu, selesai kita dah gosok, kita jangan duduk luar lagi, kita jolok kengkung. Kita jolok kengkung, kita buat nak muntah 3 kali. Yang kali ketiga tu, sekali dengan kita menarik dia. Tu. Try buang tengok. Dia punya ketulan tu cukup besar. Tu kita panggil balgam. Tu salah satu kaedah nak buang balgam. Tapi jangan tarik kuat sangat. Sagi dia jadi sakit ulu hati. Iaitu membaikkan bagi demam balgami. Demam balgami ni adalah orang yang berkohak sentiasa. Tu pun menyebabkan kepada benda-benda yang lupa. Di antaranya lagi adalah punca kelupaan. Pada muka surat 25, punca kelupaan. Dan ada pun sebab yang mempusakai lupa, maka iaitu yang pertama maksiat. Maksiat ini adalah perlakuan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta membawa kepada dosa. Itulah maksiat. Kalau benda tu dibenci Allah tapi tak bawa pada dosa, dia tak masuk maksiat lagi. Contohnya apa? Perbuatan talak. Talak ni Allah Taala benci tapi tak dosa. Maka ia bukan termasuk dalam maksiat. Ataupun orang yang dia merokok. Dia merokok dekat luar contohnya. Lepas tu masa dia nak semayang, dia tak kumur-kumur dulu, dia tak gosok gigi dulu ke, dia tak makan coklat dulu ke nak menghilangkan bau tu. Bila dia datang semayang, kalau perasan orang yang cukup kuat merokok ni, kalau kita semayang sebelah dia, kita akan bau satu bau yang kita kenal kata dia perokok yang tega. Contoh macam itulah. Maka perbuatan tu Allah benci, cuma tak dosa. Melainkan kalau sampai orang sebelah tu dah terbahak-bahak pula dah, terbatuk-batuk dan sebagainya, menyebabkan terganggu semayang orang sebelah, itu kira berdosa lah. Jadi maksiat. Maksiat ni banyak lah, benda-benda yang mungkar. Yang kedua, banyak dosa. Di antara benda yang menyebabkan lupa dalam bab banyak dosa ni adalah melihat kepada aurat. Melihat aurat orang. Tak kira lah aurat sesama lelaki ke, aurat sesama ahli keluarga ke. Kadang-kadang sesama ahli keluarga tu yang payah tu. Terutamanya lelaki lah. Kadang kita duk kata ke perempuan lah bab aurat ni. Tapi sebenarnya orang lelaki ni kadang-kadang lah, kadang-kadang tak semua. Dahsyat pada perempuan lagi. Aurat perempuan memang cukup suka, cukup susah. Pasal dia hanya kecuali muka dan tapak tangan. Orang lelaki ni mudah. Orang lelaki ni dia cuma pusat sampai lutut je. Hak tu pun ada hak terbuka lagi. Bayanglah. Mana kata teruk pada perempuan lagi. Jadi bila mana dia rasa macam alah biasa. Jadi kadang-kadang di dalam rumah, sesama anak beranak, sesama adik-beradik duk pakai seluar pendek atas lutut. Duk rasa macam Allah tak apalah, family, ahli keluarga. Tak boleh tu. Benda tu berdosa. Sebab benda tu adalah yang maksiat, walaupun tak ada nafsu, walaupun tak ada rasa dan sebagainya. Aurat ni adalah antara salah satu punca lupa. Pasal kita duk tengok banyak. Kita duk tengok banyak lagi benda-benda yang bukan hak kita. Aurat lah. Tu belum tengok kalau yang filem lucah lagi. Hak tu lagi dahsyat lah. Tu. Yang ketiga adalah sukacita pada fikir jalan dunia. Ini juga menjadi punca kepada kelupaan. Ini bukan hadis daripada Nabi lah. Yang ini ulama yang susun. Sukacita pada fikir jalan dunia. Dia ni banyak duk fikir macam mana nak cari duit saja hari-hari. Semayang tak mau. Tu contohlah.
Yang keempat adalah banyak membimbang dengan pergantungan dunia. Ni hidup tak tenang. Sentiasa risau. Sebab dia tawakal memang tak ada lah. Pasal dia banyak pergantungan dunia. Pergantungan ni hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bergantung dengan dunia, habislah. Tak boleh lah. Bergantung dengan dunia ni kok mana pun lah kali kecewa. Tu saja dia punya orang kata apa? Hakikat dia. Bergantung dengan dunia ni kok mana pun sekali dia jadi kecewa. Jangan bergantung dengan dunia. Mesti ikhlas lillahi ta'ala. Yang kelima adalah memakan kazbarah basah. Kazbarah yakni daun ketumbar. Daun ketumbar tuan-tuan tahulah kazbarah tahu. Kazbarah ni ketumbar yang kita panggil apa? Biji ketumbar. Tu. Makan biji ketumbar tu kita panggil ketumbar kering. Tu biji ketumbar. Kadang ada orang yang di blend buat jadi serbuk masuk dalam masakan. Hak tu tak ada masalah. Tu kita panggil biji ketumbar. Yang ini adalah kazbarah tapi yang basah. Apa dia? Daun ketumbar. Yang duk masih hijau fresh lagi tu. Itu boleh menyebabkan pada lupa. Dia sebab wallahu alam lah. Tapi katanya ulama boleh menyebabkan lupa. Tapi kalau kazbarah yang kita makan, kita panggil apa? Coriander seeds. Biji ketumbar tu, yang tu tak ada masalah, boleh makan. Kebiasaannya daun ketumbar ni orang letak orang apa nama ni masak ni apa? Kucing goreng. Kucing goreng, bihun goreng, kadang-kadang dia letak daun ketumbar. Yang keenam adalah makan buah tufah. Tufah ni buah apple tapi yang masam. Makan benda-benda masam ni juga mampu melumpuhkan ingatan. Tu sebab tak boleh kalau orang hak mengaji agama ni nak makan benda-benda masam, contoh macam asam boy, kemudian jeruk-jeruk apa semua ni, tak boleh. Dia akan menumpulkan ingatan. Yang ketujuh adalah menilik kepada sesuatu yang direbus. Menilik pada sesuatu yang direbus ni bukan sahaja kita nak kata dia renung apa yang dia masak, tak. Kadang-kadang kalau perasan ada sebahagian orang, dia ni sebenarnya yang nak cerita kat sini masalah termenung. Termenung ni benda yang jangan dibuat. Termenung ni juga dia akan menyebabkan masalah lupa jadi banyak. Kadang-kadang ada orang perasan dia basuh baju, dia tengok lama-lama baju tu, pusing kanan, pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri. Sampai orang tegur kan, "Hai, terkejut dah. Duk buat apa? Duk tengok ni baju basuh. Pasal apa?" Tak ada faedah pun dia nak tengok kiri kanan. Bukan kata kalau dia tengok bertambah bersih baju tu pun tak juga. Ataupun dia duk masak Maggi contohnya. Masak Maggi, duk tengok bila nak masak Maggi, bila nak kembang, duk perhati, termenung. Ataupun dia duk saja, duk tengok atas, termenung jauh, pun tak boleh. Nak cerita kat sini berkenaan dengan termenung. Menilik kepada sesuatu yang direbus pun jangan duk buat. Kalau kita ni orang jenis termenung, kurangkan termenung. Sebab termenung boleh menyebabkan masalah lupa. Tak percaya, pilah tanya. Ataupun tengok, kalau kita ada siapa-siapa ahli keluarga, adik-beradik yang jenis kuat termenung ni, cuba tengok dia. Mesti banyak. Terlupa. Tak ingat. Mesti banyak. Yang ke-8 adalah membaca suratan pada kubur. Ni pun satu hobi juga ni. Suka duk baca batu nisan orang. Kita kalau pergi ke kubur, kita cari kubur yang kita nak tuju sudahlah. Kita nak ziarah kubur siapa? Kubur mak ke, kubur ayah ke, kubur ahli keluarga ke, kubur tok dan sebagainya. Nak ziarah kubur mana yang kita nak pergi tu. Ini kadang-kadang duk tengok. Umur 88 mati. Hak ni 22. Allah muda sungguh noh. Duk cari batu nisan orang, tak ada kerja. Ni pun satu hobi kat ni. Benda yang jangan dibuat, tak ada faedah. Boleh juga menjadi punca kepada kelupaan. Jangan duk rajin sangat baca batu nisan orang. Yang ke-9, berjalan di antara qitar unta. Bukan kata unta saja. Kalau kami zaman mengaji dulu, lalu bawah ampayan pun jangan. Lalu bawah ampayan, kan kita duk gantung baju. Gantung baju ni tu sebab jangan lebih pada kepala. Biar kita punya gantung baju ni setara kepala kita, okey dah. Yang penting jangan kita duk lalu bawah dia. Ataupun kita ada haiwan-haiwan peliharaan, contohnya kalau kita ada kuda ke, ada kambing ke, ada lembu ke dan sebagainya, termasuklah berjalan di bawah kangkang manusia. Yang namanya di antara qitar ni tak boleh.
juga menyebabkan kepada kelupaan, kata ulama. Ni lebih kepada apa namanya, orang kata apa, tips-tips lah. Yang ke-10, mencampak tuma hidup pada bumi. Tuma ni dia kutu. Jenis suka buat benda yang sia-sia. Sebenarnya yang menyebabkan dia lupa ni bukan pasal dia campak tuma tu. Kalau campak tuma tu tak ada masalah sebenarnya. Tapi perbuatan dia yang seolah tadi macam termenung tu. Tu sebab kalau tuan-tuan pernah tengok satu artikel ke mana-mana artikel, dia kata 10 benda yang menyebabkan kepapaan. Di antaranya adalah membiarkan sampah di dalam rumah, kemudian semak sawang-sawang di atas bumbung. Pernah baca tak? Kadang terfikir apa dia kena mengena membawa kepapaan dengan sarang-sarang apa namanya, labah-labah dekat bumbung kita ni. Nak cerita bahawa kebiasaan bagi orang yang sawang penuh kat rumah dia ni orang rajin ke orang malas? Kalau orang jenis rajin, dia tak biar. Dia tengok dah banyak ni, kemas, dia akan ambil dia punya penyapu khas dia tu, dia ambil kutik sawang dia. Tengok macam masjid kita. Masjid tuan-tuan ni mana ada sawang, mana kata orang jemaah AJK kira rajin lah. Tapi cuba tengok kalau ini rumah hantu ke masjid ni, dah keliru dah. Jadi orang di masjid tu malas ke rajin? Jadi pada dasarnya kalau dah rumah penuh sawang, orang malas. Dan orang malas ni orang kaya ke orang miskin? Biasanya memang membawa kepada kepapaan lah. Bukan pasal dia pergi belah sawang tu dia jadi miskin, tak. Dia punya sikap tu. Inilah perumpamaan dia kata mencampak tuma hidup pada bumi. Tak ada kerja, dia macam monyet tu, duk cabut. Benda tu satu-satu punya sia-sia buang masa. Juga akan menyebabkan lemah ingatan. Yang ke-11 adalah berbekam buang darah tapi di lubang tengkuk. Kita pegang kat belakang ni dia ada satu macam lekuk. Jangan dekat situ. Situ adalah cerebrum. Di kita punya kawasan tunjang. Jangan duk bekam kat situ, bahaya, boleh menyebabkan kepada kematian. Yang ke-12 adalah memakan sesuatu yang menambah balgham, seperti banyak minum air. Ustaz, banyak minum air pun balgham. Tu kata perumpamaan ulama tu. Dia begini. Sebab banyak minum air ni pasal apa? Kalau dia memang orang kerja sawah, memang orang kerja pokok getah, tak apa. Yang nak cerita kat sini adalah orang yang banyak minum air, kebiasaannya sebab dia banyak makan. Bila banyak makan, banyak minum air. Jadi yang menyebabkan balgham tu minum air ke makan? Makan tadi tu. Pagi 2 kali makan. Ada makan sarapan, sehari lepas sarapan minum pagi, lepas minum pagi tengah hari, lepas tengah hari minum petang, lepas minum petang sapa, lepas sapa dia ada lagi sapa 2.0. Sampai 6 kali makan sehari. Tak banyak minum lagi. Minum pula kadang teh tarik. Teh tarik salah satu lagi lah. Saya biasa ceramah satu tempat. Tuan-tuan bayanglah, kita ceramah ni bagi air mineral pun memadai dah. Bukan kita nak minum sangat, nak basah tekak lah. Dihidang kat saya ni teh tarik. Terkejut saya hidang teh tarik masa ceramah. Minum-minum tu terus rasa macam nak suruh berhenti ceramah lah. Baguslah dia nak ni tu, baguslah, cuma silap lah ayat yang dia letak. Lepas tu saya tak minta dah lah. Tak minta ayat lah. Jadi jangan makan sesuatu yang menambah kepada balgham, yang saya sebut sebagai qahak tadi, seperti banyak minum air. Maka sekaliannya itu mempusakai pada lupa. Ini semua adalah di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya kata qil, telah muafakat 70 Nabi alaihimussalam atas bahawasanya banyak lupa itu adalah daripada banyak balgham. Dan banyak balgham, ni hak sebut tadi, banyak balgham itu daripada banyak minum, dan banyak minum daripada banyaknya makan. Jadi banyak sangat makan juga menyebabkan kepada penyakit lupa. Jangan banyak sangat makan. Dan makan roti kering itu memutuskan balgham. Yang balgham ni, pasal apa yang duk jadi balgham? Kalau tuan-tuan perasan, siapa sini suka makan mamak? Pasal saya suka makan mamak. Makan di mamak ni, kalau minta kuah campur,
Kuah campur banjir aneh, contoh. Pas makan tu mesti rasa berkohak. Pasal apa? Pasal kita makan makanan yang basah. Makan makanan yang basah-basah boleh menyebabkan balgham. Jadi kalau nak kurangkan balgham, kita makan nasi, nasi tu jangan buh kuah banjir. Cukup ala kadar janji ada rasa kuah, sudah. Jangan buh kuah yang banjir. Tak saya nanti besok kan lusa kan pitrai. Ni nak banyak jamuan raya ni. Saya besok jamuan raya 5 jamuan raya. Bayang. Hari ni ceramah jangan banyak makan. Besok jamuan raya 5. Bayang. Allahu Rabbi. Jadi makan roti kering. Hak ni roti kering ni menanya orang Arab lah makan roti kering. Kita makan nasi kering lah. Nasi yang jangan buh kuah terlalu banyak. Dan demikian lagi makan buah zabib. Yaknilah kurma merah. Kurma merah, kismis merah. Pagi-pagi sebelum makan sesuatu. Dan jangan banyak makan daripadanya, maka berhajat kepada minum air. Jadi akan bertambahlah balgham. Dan bersugi itu mengurangkan balgham dan menambah hafaz dan fasih lidah. Kerana bahwasanya bersugi itu adalah sunnah sunniyah. Dia adalah sunat yang sunnah. Ada sunat yang tak sunnah. Tapi kalau bersugi ni adalah sunat yang sunnah, yang Nabi sendiri buat, Nabi sendiri amalkan. Sehingga Nabi pernah sebut, kalau bukan kerana dikhawatiri membebankan umatku, maka aku nak wajibkan bersugi sebelum semayang. Jadi bersugi ni menurut pada nak dapat fadilat, guna apa pun tak apa. Nak dapat fadilat pahala, nak dapat fadilat kelebihan sugi. Tapi kalau nak sugi dari sudut manfaat balgham dan menguatkan ingatan, kena guna kayu sungguh. Kena guna hak kayu sugi tu. Kalau yang kata bersugi sebelum semayang tu, Allahu Akbar, tak bawa buah gigi dan sebagainya, lupa tadi nak gosok gigi dulu, ambil baju, tonyoh 2-3 kali, 1, 2, 3 atas bawah, dah dapat pahala bersugi sunnah sebelum nak jalankan semayang. Seperti barang yang lagi akan datang pada baknya. Nanti kalau ada rezeki kita panjang, nak mengaji lama sikit kat sini, boleh berbicara berkenaan fadilat sugi, ada kat belakang ni. Yang seterusnya adalah faedah azhimah. Ini adalah faedah yang amat besar. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang berkehendak menghafaz segala ilmu halus dan kasarnya, maka hendaklah disurat pada bejana yang suci. Bejana yang suci ni macam mana? Kebiasaannya kalau macam kami dulu, kami guna safran. Kami guna minyak zaitun pun ada. Allahumma sallam. Ada bahan-bahan yang kami guna tu. Kemudian ambil alat yang boleh menjadi pen. Ambil pinggan yang putih bersih elok, kita basuh, kita tulis. Kita tulis ni, apa dia tulis ni? Yang pertama surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 6. Zaman saya mengaji dulu saya amal 2 je. Yang pertama Ar-Rahman 1 sampai 6, yang kedua Buruj 21 sampai 22. Yang Al-Qiyamah ni dulu saya tak amal. Cumanya di sini dia kata disuratkan pada bejana. Bejana ni alat makan lah, salah satunya pinggan. Ambil pinggan, tulis di atasnya. Kalau tuan-tuan nak tulis dengan coklat kek itu pun terpulang lah, kalau dah itu yang boleh dituliskan kan. Tulis okey sampai dekat habis pinggan tu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Habis tu tulis bawah pula, la tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu, thumma inna 'alaina bayanah. Habis tu sambung bawah, bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Habis tulis ayat ni, kacau. Ayat yang kita dah kacau tu minum. Ni kata Al-Imamul Ghazali. Kemudian dihapuskan dia dengan air zam-zam. Tu paling manfaat lah air zam-zam. Tapi kalau tak ada air zam-zam pun tak apalah. Cuma nak dapat fadilat yang lebih, kata Imam Ghazali, hapuskan dia dengan air zam-zam. Kacau dia. Dan diminumkan akan dia
nescaya hafaz ia akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang mulia itu mujarab. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam Allah renyahnya, nak kena pergi cari pinggan, nak kena pergi cari apa dia nak tulis dan sebagainya, cukuplah sekadar sebelum kita nak mula menghafaz. Katalah tuan-tuan nak hafaz Quran. Sebelum nak hafaz tu, baca dulu Ar-Rahman 1-6, kemudian Al-Buruj 22-21. Sebelum nak mula-mula hafal. InsyaAllah selagi nak hafal tu dia jadi mudah dapat, mudah ingat. Dan kata Al-Qalbi, ada bagiku anak, tiap-tiap membaca ia akan suatu daripada Al-Quran, lupa ia. Anaknya Syekh Al-Qalbi ni, kalau ngapal Quran lupa, maka melihat aku di dalam tidurku, akan orang yang berkata bagiku, surat olehmu akan Ar-Rahman, Allamal Quran, sampai habis barang yang terdahulu disebut. Macam inilah yang 1-6 ni. Maka aku perbuat akan dia bagi anakku, maka hafaz ia akan barang yang didengarnya. Dia dengar pun dia boleh hafal dah. Jangan kata kalau dia baca. Tu antara fadilat bagi orang yang nak kuatkan ingatan menghafaz Al-Quran ataupun nak hafaz apa-apa. Kalau tuan-tuan rasa tak boleh nak buat dan sebagainya, ataupun Allah rasa tak perlu dah, mungkin anak-anak perlu ke, cucu-cucu perlu ke, boleh bantu dia. Yang terakhir, i'lam ni adalah pemberian maklumat ataupun penerangan. Ketahui olehmu bahwasanya, ni kalau ikut macam tak ada kena mengena sangat ni, dia lebih pada penerangan. Ketahui olehmu bahwasanya hadis yang dhaif itu tiada sayugianya diihmal. Yaknilah hadis yang dhaif itu bukanlah untuk ditinggalkan, bukanlah untuk diabaikan. Kerana bahwasanya hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dengan dia pada fadilah amal. Seperti mana kata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tanbihul Akhyar. Kalau Tanbihul Akhyar ni adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia yang karang kitab Tanbihul Akhyar. Tuan-tuan tambah sikit kat belakang tu. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebab ada dua. Satu Asqalani, satu Haytami. Kalau Ibnu Hajar Haytami ni kecenderungan dia adalah pada fiqh Imam Syafi'i rahimahullah. Dia bahagian fiqh. Kalau Syekh Ibnu Hajar Asqalani, dia kecenderungan dia bahagian hadis-hadis. Itu sebab kalau orang mengaji hadis, dia banyak dengar periwayatan ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau orang yang mengaji bahagian kitab-kitab fiqh Imam Syafi'i rahimahullah, dia banyak dengar berkenaan dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan dia ada kitab yang utama yang digunakan oleh orang-orang yang mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Boleh catat sikitlah kat situ. Bermula hadis, kata dia, bermula hadis yang dhaif itu menjadi hujah pada segala fadilah amal dengan ittifaq ulama. Kalau kita jumpa hadis dhaif ataupun ada orang dia kata apa kat kita, jangan doa amal lah benda ni, hadis dhaif. Ada benda hadis sahih, yang sahih tak mau amal, kata nak amal hadis dhaif. Ada. Hak geng-geng yang kita kata apa, pandai tak boleh nak diikut, bodoh tak boleh nak diajar. Geng-geng ni, saya tak maulah sebut geng mana. Nah, dia kata apa dia nak amal hak dhaif, hak sahih ada, hak sahih lah. Ni masalah bila tak mengaji mustalah hadis. Jadi bila mana katanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dia kata bermula pada hadis yang dhaif itu adalah untuk padanya segala fadilah amal dengan ittifaq ulama. Ittifaq ni maksudnya adalah sependapat, sebulat suara. Ittifaq ni maksud dia macam ijma'. Cumanya ijma' merangkumi ittifaq, tapi ittifaq tidak merangkumi ijma'. Sebab di dalam memutuskan ijma' ulama memerlukan kepada pengukuhan dalil dan nas. Tapi ittifaq hanya sekadar ulama tu kata boleh. Ulama kata tak payah. Dia adalah hanya semata pendapat ulama yang tidak berlandaskan kepada dalil dan nas yang kukuh. Sekadar kalau ustaz, tuan guru, boleh tak kami nak amal ni? Boleh, amal tak ada masalah. Contohnya apa? Macam baca doa makan.
Kan hari tu masa bulan puasa orang dok viral kata la rupanya doa makan hak kita baca sebelum ni bukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata yang daripada Nabi itu ada hadis sahih. Nabi cuma baca bismillah ar-rahmanir-rahim pun dia kedekut nak baca. Sebab dia kata Nabi sebut yang sahihnya hadis bismillah. Maka dia kata bermula dari saat itu dia tak baca lagi dah doa yang dia belajar, dia cuma baca bismillah. Inilah puak-puak yang mana kita kata pandai tak boleh diikut, bodoh tak boleh diajar. Sedangkan dalam kita nak berdoa, Allah Ta'ala sangat-sangat suka dan sangat-sangat cinta pada orang yang berdoa. Itu sebab kenapa memang dah dikatakan doa tu doa makan, tapi tak dikhususkan hanya baca ketika makan. Habis main isyak lagi nak baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh? Nak masuk hutan baca? Boleh, tak ada masalah. Yang masalahnya sebenarnya dia malas nak doa tu je. Maka dia menggunakan hujah-hujah yang tak masuk akal untuk mengenepikan padanya amalan-amalan yang mendapat ittifaq ulama. Ulama sepakat dah, bukannya ulama Melayu kita bengong-bengong. Nak kata doa makan tu tak boleh lah, doa makan ni benda yang bid'ah, konon-kononnya dolalah. Jadi benda ni jangan duk ikut lah. Yang mana ulama kita dah susun, insyaAllah kita ikut selamat. Yang tak selamatnya ikut ulama buatan. Ulama buatan ni siapa? Tu yang duk gaduh dekat Facebook dengan Twitter. Tu jangan duk ikut. Jadi kita ambillah ittifaq ulama, yaknilah sependapat dan sebulat suara daripada alim ulama. Dan ada pun hukum seperti halal dan haram, jual beli, nikah dan talak seumpamanya, maka tiada boleh diamalkan melainkan dengan hadis yang sahih. Sebab apa? Sebab benda ni adalah syariat. Benda ni adalah undang-undang. Bukan sekadar nak amal-amal, tak amal sudah, tak ada. Jadi benda-benda yang memerlukan pada berkaitan syariat, syar'i undang-undang, maka kena guna yang sahih. Tapi nak menambah-nambah amalan dan sebagainya, tak ada masalah, boleh je. Kata Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Azkar, sayogianya bagi orang yang sampai kepadanya satu daripada fadilah amal begini-begini, bahawa ia kerjakan dengan dia, dan jikalau sekalipun supaya ada ia daripada ahlinya. Contoh dia dengar, oh ni kalau kata bersugi sebelum semayang fadilatnya dapat pahala bagian-bagian. Dia pun seumur hidup amal sekali je. Sekali je dia pernah amal. Maka dia telah pun termasuk, kata Imam Nawawi, sebagai orang yang beramal dengan fadilah amal. Dan daripada hadis Nabi SAW, sabdanya, barang siapa yang sampai akan dia daripada Allah kelebihan akan sesuatu, maka tiada ia membezakan dia, tiada mencapai akan dia, yakni padanya kelebihan. Contoh, kita kata apa? Ni kalau mengaji agama, fadilat dia bagian. Dia kata apa masalah kami mengaji ilmu matematik dengan hampa mengaji Quran, sama je, sama-sama ilmu. Nampak? Ataupun dia kata ni saya pakai buruh gigi hak orang Yahudi buat. Contohlah. Dengan buruh gigi daripada kayu, sama je. Dua-dua adalah tujuannya untuk buruh gigi. Orang yang menyamakan pada fadilat-fadilat amal dengan perbuatan-perbuatan yang bukan daripada fadilat amal, maka kalau dia buat fadilat amal tu, tak ada dapat kelebihan dan fadilat di sisi dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena beza. Kita duk guna buah gigi biasa, kita buat cara buah gigi biasa. Kalau kita guna kayu sugi, kita buat cara kayu sugi. Dari sudut kita punya qasad, niat dan i'tiqad. Maka kata setengah daripada orang-orang soleh, aku melihat akan Nabi SAW di dalam tidurku di sisi Ka'batullah. Maka katanya, ya Rasulullah, telah sampai akan kami daripada engkau bersabda, barang siapa yang mendengar akan hadis padanya pahala begini-begini, maka diamalkan dengan dia, padahal harap akan demikian pahalanya itu. Dan jikalau adalah dhaif itu, dan jikalau adalah hadis itu dhaif, batil sekalipun, yakni diberi pahala. Sabdanya Nabi SAW, bahkan dan demi bunyatul Ka'bah, yaknilah Ka'bah yang dicintai ini, bahwasanya ia daripada aku dan aku berkata dengan dia. Maka demikianlah tersebut di dalam Jam'ul Fawaid. Cuma saya nak pesan kat tuan-tuan, yang ada dalam kitab Jam'ul Fawaid ini, nak pakai, tak mau pakai, tak ada masalah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab benda ini adalah daripada mimpi satu orang yang tak tahu sumber.
Dia kata orang yang soleh. Siapa dia orang soleh? Wallahu alam. Sebabnya menurut pada mimpi ini tidak boleh dijadikan sebagai sandaran kepada orang lain. Dia hanya boleh dijadikan sandaran pada empunya mimpi saja. Contoh, katalah malam tadi saya bermimpi. Mimpi saya tu suruh, katalah saya mimpi satu mimpi yang mana mimpi tu menurut saya kena menambah pada amalan demikian. Mimpi tu kat saya. Tiba-tiba saya bangun, saya pergi ceramah merata, saya paksa tuan-tuan pergi amal. Tak boleh kan? Pasal benda tu tak boleh dijadikan sandaran dan tak boleh dijadikan sebagai hujah untuk melaksanakan satu-satu amalan. Cukup sekadar orang yang mimpi tu, dia mimpi dan dia beramal dengan apa yang dia mimpi kalau dia rasa benda tu tidak bercanggah dengan syariat. Tapi kalau menurut dia, yang dia mengaji, dia kata, rasa-rasa mimpi aku hak malam tadi ni mengarut ni. Contoh apa? Dia mimpi, konon-kononnya ada malaikat jumpa kat dia. Malaikat kata ni ada satu surah baru ni nak turun kat hang ni. Surah ni nama Suratul Gajah. Hang baca surah ni banyak-banyak dalam semayang, maka pahalanya mendapat syurga seluruh alam. Dia makit-makit, Suratul Gajah. Hak ni dengan dia pun sesat, habang kat orang lagi sesat. Pasal ni kadang-kadang ada mimpi daripada syaitan. Jadi mimpi pun kadang-kadang perlulah nak dimanfaat dengan kaedah yang benar. Dan insya-Allah taala habislah kita dalam bab fadilah ilmu, dan subuh esok masih lagi kuliah dengan kitab ni dengan saya. Kita masuk pada bab yang kedua, pada menyatakan kelebihan menyebut kalimah la ilaha illallah. Wallahu taala alam bissawab. Sekadar itu kuliah pada malam ini. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap, kerana yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu juga hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi asbab daripada kelemahan, kedaifan dan kekhilafan saya sendiri. Apa yang betul itu boleh kita sama-sama amal dan sampaikan, dan sekiranya ada yang salah dan silap boleh dah ditegur kepada saya yang tak berapa tahu apa ini, sama-sama kita boleh membetulkan apa yang tersilap dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukmahu 'ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tar wa kunna fa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.